Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun anhuma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Jumaat ini 15 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 18 Mac 2022 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk masih lagi diberi mampu untuk bekerja pada hari ini, berada di kompleks IPK Perak pada hari Jumaat ini. Pagi tadi kita telah sama-sama mengerjakan solat duha dan solat hajat, program yang diadakan setiap minggu yang kita semua ketahui, terutamanya untuk sahabat-sahabat warga IPK Perak. Program ini dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2018 sampailah kali ini. Solat duha dan solat hajat ni kita telah sama-sama imarahkan untuk dalam diam tak diam untuk tahun yang kelima. Dan apabila pandemik COVID bermula pada Mac 2020, 2 tahun lalu, kita berhadapan dengan keadaan di mana masjid dan surau terpaksa ditutup. Dan kita tidak dapat mengerjakan solat berjemaah, solat Jumaat hatta pada bulan Ramadan tahun 2020 itu, tahun 41 Hijrah, kita tak dapat mengerjakan solat tarawih berjemaah.
sehinggalah solat sunat hari raya Idul Fitri. Kemudiannya apabila pandemik COVID-19 ini berjaya diatasi dengan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pihak kerajaan, terutamanya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka wujudlah Perintah Kawalan Pergerakan dan kemudiannya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang mana di bawah PKPP ini kebenaran mula diberi kepada masjid dan surau untuk mengadakan solat berjemaah dan solat Jumaat. Dalam konteks di negeri Perak, di negeri kita, negeri Perak Darul Ridwan ini, kebenaran diberi kepada surau-surau institusi, surau-surau jabatan kerajaan, termasuklah surau-surau PDRM, surau-surau Polis Jaya Malaysia, untuk mendirikan solat Jumaat. Bermula dari pertengahan tahun 2020 apabila bermulanya PKPP, dan kebenaran ini berterusan sehinggalah baru-baru ini diumumkan bahawa dari 1 April akan datang solat jemaah dalam apa jua keadaan dibenarkan, tiada penjarakan. Makna kata tiada lagi penjarakan seperti mana yang kita sedia ketahui lah dilaksanakan sekarang. Cumanya kita masih belum lagi menerima SOP rasmi berkenaan dengan solat berjemaah tiada penjarakan ini. Namun apabila pengumuman ini dibuat dan diserahkan perkara ini kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing, maka apa yang kita dimaklumkan bahawa hari ini ialah hari takhir solat Jumaat, kali takhir solat Jumaat diadakan di surau Al-Falah IPK Perak ini dan di surau IPD seluruh negeri Perak. Jadi bermakna mulai 1 April 2022 akan datang, kita akan solat Jumaat di masjid-masjid jami' seluruh negeri Perak. Kalau di Ipoh ni kita berjiran dengan masjid negeri lah, ataupun di masjid-masjid sekitar IPK ni, antaranya masjid Panglima kita, masjid Kampung Paluh, dan juga masjid-masjid yang lain lah, tempat tuan-tuan tinggal. Untuk warga IPK ni majoritinya akan sembahyang Jumaat di masjid negeri. Jadi hari ini adalah hari takhir, kita adakan solat Jumaat di surau Al-Falah ini, dan juga hari takhir, kali takhir tazkirah Jumaat diadakan. Jadi saya di sini mewakili Ketua Jabatan Integriti Pengurutan Standard KJIPS dan warga JIPS IPK Perak memohon kemaafan daripada tuan-tuan kaum muslimin sekiranya sepanjang solat Jumaat diadakan di surau Al-Falah IPK Perak ni sejak pertengahan tahun 2020. Mungkin ada kekurangan, kesilapan, kelemahan di mana-mana. Kerana kita sebagai manusia memang tidak akan lari daripada kesilapan dan kekurangan. Innamal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Begitulah sabda Nabi SAW menerangkan tentang sifat tabi'i manusia yang Allah Ta'ala anugerahkan sebagai makhluk ciptaannya. Manusia ini memang dia ada silap dan ada sifat lupa. Kadang-kadang benda yang remeh tu yang kita lupa. Contoh, kunci rumah, kunci kereta. Jadi
Itulah sifat manusia. Malah ada ulama mengatakan nama insan itu sendiri pun dari perkataan nisyan, iaitu lupa. Jadi kiranya ada kekurangan kelemahan di mana-mana, sepanjang solat Jumaat dianjurkan di surah Al-Falah ini, kami mohon ampun dan maaf daripada tuan-tuan sekalian. Kalau ada penyampaian khutbah yang mungkin tidak menepati cita rasa tuan-tuan, sehingga tuan-tuan learning di Ulik Intan, kami juga memohon ribuan maaf daripada tuan-tuan sekalian. Kerana manusia ini tidak sempurna. Macam saya pernah sebut, saya biasa sebut kepada masyarakat awam di mana-mana, saya kata khutbah ni ada 3. Pertamanya berkhutbah, mana tak ada teks pun dia boleh berucap, boleh menyampaikan khutbah. Ini memang anugerah istimewa yang Allah Ta'ala beri. Tidak semua orang ada kebolehan seperti ini. Kalau Soekarno tak ada masalah, bagi dia talking point atas, berapi-api khutbah dia, kan? Berapi-api. Kalau atas mimbar disuruh ni berperang lepas Jumaat, kita capai pistol nak tembak orang tu, nak berjuang juga. Tu kalau Soekarno, kan? Tapi tak semua orang ada kebolehan seperti Soekarno, kan? Jadi yang banyaknya tidak berkhutbah, sama ada menyampaikan khutbah atau membaca khutbah. Yang menyampaikan khutbah ni tak ramai juga. Yang ramai ialah membaca khutbah. Sebab tu ramai yang lena di Teluk Intan waktu khutbah disampaikan oleh Tuan Khatib bertugas. Jadi itu atas sebab itu apa-apa pun kami ustaz-ustaz, khatib-khatib surah Al-Falah IPK Perak ni mohon kemaafan daripada tuan-tuan sekalian. Jadi lepas ni tak tahulah bila agaknya surah Al-Falah akan kembali ada solat Jumaat. Tak tahu tak tahu bila dan keadaan apa. Kalau masjid negeri dibina semula, atau mungkin ada possibility lah, ada kemungkinan, tapi tak nampak rasanya. Masjid negeri ni akan dibuat baru. Kalau dibuat baru pun mungkin tempat lain lah, bukan tapak yang ada sekarang. Dengar-dengar begitulah kabar-kabar angin. Tapi kabar-kabar angin ni dengar sajalah, percaya jangan. Dengar boleh, percaya nanti dulu. Kerana apa, masjid negeri yang ada ditapak sekarang. Jadi tak ada kemungkinan untuk surah Al-Falah kembali didirikan solat Jumaat di dalamnya untuk masa ini. Jadi kita nanti Jumaat 1 April, mula 1 April kita akan sembahyang Jumaat di masjid-masjid negeri dan juga masjid-masjid yang ada sekitar kita lah. Jadi itulah apa yang kita lihat perkembangan terkini. Apa pun tuan-tuan dan sekalian, kaum muslimin sekalian, kesihatan itu penting, khususnya dalam menangani wabak COVID-19 varian Omicron ni. Kesihatan kita kena jaga. Jagalah kesihatan kita. Di samping menjaga SOP yang ada, jagalah kesihatan kita. Kesihatan ini disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun anhuma katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia leka dan alpa kepadanya. Kebanyakan manusia leka alpa menjaga keduanya. Pertamanya nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Nikmat sihat ni memang bila sakit memang kita terasa nikmat sihat. Bukan saja saya, tuan-tuan semua pun sama merasakan perkara itu. Sama je.
Kalau sakit, tak payah sakit teruk-teruk lah, demam. Demam, demam, pergi cek positif COVID, kuarantin kat rumah. Dah rasa nikmat sihat. Kalau sihat boleh pergi kerja, boleh pergi ke mana-mana. Bila sakit positif COVID, duduk rumah, nak beli barang makan tak boleh. Barang makan kena bagi tahu orang luar, suruh hantar. Kita hantar pun kat pintu pagar rumahnya tak boleh masuk rumah. Takut merebak jangkitan kuman COVID kan. Letak kalau food panda, Grab Food pun letak kat pintu pagar tu je. Dia beritahu, puan, makanan dah sampai, saya letak sini ya. Dia pun takat gambar, hantar WhatsApp group. Dia pun nampak pergi ambil. Masa kita pergi ambil, Grab Food panda pun dah lari mana tak tahu. Tak ke mana pergi dah kan. Terasa kita nikmat sihat tu. Itu baru itu, belum lagi sakit yang berat-berat. Antaranya kalau kita kena buah pinggang, kita kena darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, Allahu Akbar. Macam saya sendiri pun lutut kan, kalau lutut sihat, semayang tak payah pakai kursi kan, itu pun nampak dah kan. Jadi kita jagalah nikmat kesihatan ini adalah nikmat kurniaan Allah yang sangat tidak ternilai. Sangat tidak ternilai tu, fahamlah makna tu, bahasa tu. Sangat tidak ternilai. Bahasa Inggerisnya invaluable. Bila invaluable tu al-maklum sajalah. Kan? Memang sangat tak boleh nak diukur dengan nilai. Tak boleh nak diukur dengan duit. Tak boleh diukur dengan harta. Manusia paling kaya di dunia ni pun, kalau sakit, duit berkepuk-kepuk tu pun tak ada guna. Macam arwah Datuk Ismail Kamus pernah sebut dalam ceramah ni. Kaya tapi makan tak boleh. Ini pantang, itu pantang, maka roti kering. Duit banyak kalau ikut makanan paling sedap di dunia, dia boleh beli. Tapi sebab sakit, doktor tak bagi. Ini tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Penyudahnya roti kering makanan yang orang paling miskin makan. Sebab apa? Sebab hilang nikmat sihat. Kan? Jadi kita sama-sama lah jaga kesihatan kita. Jaga jantung kita. Orang lama-lama ni, masuk saya lah, saya pun kira lama juga. Tahun depan je nak masuk setengah abad. Jaga kesihatan kita. Jantung jaga. Buah pinggang jaga. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita. Takut-takut kita ni jadi kufur nikmat. Sebab kita tak jaga kesihatan. Makan pun jaga. Cakap kat saya, bukan cakap kat tuan-tuannya, cakap kat saya dulu pasal saya dulu-dulu, siapa yang kenal lama saya, dia akan tahulah saya dulu-dulu ni macam mana. Tak payah tengok jauh lah sebelum COVID kan. Macam dipapam kan. Sebab badan macam dipam-pam tu lah yang efek pada lutut ni. Tu sebenarnya. Kalau badan saya macam saja buat dulu-dulu, tak kena lutut ni kan. Steady semayang, sela pun elok kan. Tapi sebab tak jaga kan, jadi badan macam dipam-pam, akhir sekali efek pada anggota badan. Itu nasib baik, syukurlah tak ada 3 serangkai. Darah tinggi tak ada, macam mana tak ada, kolesterol tak ada, jantung tak ada. Alhamdulillah, syukur. Kalau ada, tak tahu nak cakap lah. Mungkin lebih sukar melawan penyakit COVID yang datang. Sebab apa yang kita tahu, sebahagian yang meninggal akibat COVID ini, mereka ini ada penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit yang kronik. Maka antibodi badan mereka tak kuat untuk melawan
kuman COVID dan mereka kalah tumpas kepada wabak COVID-19. Akhirnya mereka meninggal dunia, walaupun kita akui ajal maut di tangan Allah SWT. Takdir Allah mengatasi segala-galanya, tetapi sebab tu menjadi iktibar untuk kita kaji dan ambil pengajaran darinya. Kan? Jadi itulah akhir sekali pesanan saya kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tuan-tuan, maafkan saya, tuan-tuan, perempuan tak ada. Orang perempuan dah last call pun tak nak datang juga. Lelaki semua, tak apa, nak buat macam mana. Kepada pesanan akhir saya pada diri saya dan kepada tuan-tuan, menjagalah kesihatan kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan memelihara kita dalam naungan rahmat dan keberkatan darinya, insya-Allah. Dan sebagai akhirnya saya sekali lagi memohon bagi pihak Yang Hormati Tuan KJ dan seluruh warga JIPS IPK Perak, terutamanya cawangan agama, mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan lagi sekali, silap lagi. Tuan-tuan, terharu sangat kepada tuan-tuan sekiranya sepanjang solat Jumaat diadakan di surau Al-Falah ini ada kekurangan di mana-mana, sama ada solat Jumaatnya ataupun tazkirahnya ada kekurangan mana, kami mohon maaf daripada Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa azza wa jalla wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.